Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan bin Said Muhammad Al-Hadi akan membentangkan tajuk Sistem Pendidikan di Malaysia sebelum dan selepas merdeka, tugasan dua falsafah dan pendidikan di Malaysia yang telah diajarkan oleh Dr. Muhammad Azhar bin Abdul Rahman. Kita masuk mengenai pengenalan. Pendidikan merupakan satu institusi sosial masyarakat yang tidak pernah mengambil tumpuan utama pihak penjajah di tanah Melayu. Mereka telah mengambil serius mengenai dasar ekonomi atau politik. Jadi pendidikan ni dia orang tak ambil serius. Dia orang tak tumpu pun mengenai pendidikan. Dia orang hanya tertumpu dasar ekonomi atau politik. Okay. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum seperti India, China, Melayu sendiri dan sebagainya. Dan adat resam di mana ia dikenali sebagai masyarakat majmuk. Majmuk ni ialah pelbagaian kaum. Okay, sistem pendidikan di Malaysia merupakan satu usaha sistematik yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyampaikan pengetahuan dan kemahiran kepada masyarakat. Okey, kita masuk mengenai latar belakang pendidikan di Malaysia sewaktu sejarah awal sistem pendidikan di Malaysia. Pada zaman sebelum kemerdekaan, pendidikan dijalankan di rumah-rumah imam dan pondok. Pendidikan yang dijalankan tiada sukatan pelajaran yang ditetapkan dan lebih pelajaran yang tidak formal. Iaitu diorang ni hanya belajar di rumah imam dan sekolah pondok. Sekolah pondok seertinya ialah madrasah lah. Okey, selain itu, ilmu yang dipelajari adalah ilmu berkaitan dengan agama sahaja seperti pengajaran Al-Quran. Kedua, fiqh, dan mereka sangat menekankan adab dalam menuntut ilmu. Sistem pendidikan di Malaysia berkembang melalui 3 tahap. Yang pertama, sebelum kemerdekaan. Yang kedua, semasa penjajahan iaitu era. Yang ketiga, selepas kemerdekaan. Pada hari ini saya akan menekankan mengenai tajuk sebelum dan selepas kemerdekaan. Kita masuk pada seterusnya. Sebelum kedatangan kuasa penjajah pendidikan di tanah Melayu, berbentuk bukan formal dan tidak menekankan perkembangan kognitif pelajar-pelajar. So diorang ni pelajar-pelajar ni hanya belajar mengenai secara bukan formal. Okey, corak pendidikan yang ada pada ketika itu berjalan seperti biasa mengenai pengajaran Al-Quran, tingkah laku, fiqh dan akhlak yang baik, pengetahuan kerohanian seperti fiqh dan seni mempertahankan diri sebagai contoh dari segi silat dan pelbagai lagi lah. Okey, ini termasuklah pelajaran awal dalam bidang kraftangan seperti perintis, iaitu dalam bidang pertanian, perikanan dan perburuan. Okey. Pada abad ke-14, corak pendidikan berbentuk bukan formal berkembang bersama-sama pengembangan agama Islam di negeri Semenanjung Tanah Melayu dan Kepulauan Melayu. Pendidikan Melayu yang awal menekankan pengajaran Al-Quran, pengetahuan asas, seperti yang kita maklum tadi, yang menekankan 3M. Apa itu 3M? 3M ni ialah membaca, menulis dan mengira. Pendidikan Melayu diadakan hanya di peringkat rendah sahaja. So, orang Melayu pada zaman dahulu, diorang ni kalau nak sekolah menengah, diorang kena pergi di bandar, di bandar. Jadi orang Melayu pada waktu tu dia hanya ditekankan di sekolah rendah sahaja. Okey. Pada abad ke-18 dan 19 di Terengganu, Kedah dan Kelantan, paling banyak sekolah pondok. Ramai tokoh-tokoh agama muncul sewaktu itu, iaitu menyebarkan Islam di tanah Melayu. Okey, sebelum abad ke-20, masih tiada sistem dan pendidikan berbentuk secara formal. So, diorang ni pada abad 18, 19, 20
tak ada lagi pendidikan formal. Diorang masih mempelajari pada waktu tu hanya bukan berbentuk tidak formal lah. So diorang tekankan agama, okey, seperti yang saya maklum tadi. Okey, pada zaman tersebut terdapat 4 laporan, iaitu yang pertama laporan Burns, iaitu diwujudkan pada tahun 1950. Okey, apa yang dikaitkan dengan laporan Burns? Okey, laporan Burns ni diketuai oleh L.J. Burns, iaitu pengarah bahagian latihan sosial University Oxford ketika itu dan disediakan pada tahun 1950. Laporan ini disediakan untuk bertujuan menyiasat kedudukan dan memperbaiki pendidikan orang Melayu pada zaman tersebut. Terdapat beberapa cadangan dalam laporan Burns ni. Yang pertama, hendaklah menubuhkan 2 jenis sistem sekolah. Yang kedua, 1 jenis sekolah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Okey, pelajaran bahasa Cina dan Tamil akan disediakan jika terdapat 15 orang atau lebih yang ingin mempelajari bahasa ibunda mereka. Okey, bahasa Melayu. Seterusnya yang keempat, bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris dan bahasa Inggeris wajib di sekolah Melayu. Sekolah di bahasa harus ditubuhkan. Ianya bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey, laporan kedua iaitu laporan Feng Wu yang ditubuhkan pada tahun 1951. Laporan Burns ni diketuai oleh Dr. Fan, iaitu Setiausaha Kerja Bersekutu Negara China, dan Wu, dia gabungan lah antara Fan ni iaitu Dr. Fan dan Wu. Wu ni ialah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, laporan ni ialah mereka ni mengkaji semula laporan Burns tadi. So laporan Fan Wu ni dia kaji sebelum. Dia kaji laporannya sebelum itulah. Okey, laporan Burns ni serta melayan kehendak masyarakat Cina yang menganggap laporan tersebut bertujuan menghapuskan bahasa dan budaya orang Cina. So laporan ni diorang kaji. Diorang kaji, so diorang fikir laporan Burns ni ialah untuk menghapuskan bahasa Cina. Okey. Terdapat beberapa cadangan yang dibuat dan kemudian menjadi asas pendidikan ordinan pelajaran. Okey. Terdapat beberapa cadangan dalam laporan Feng Wu tu. Yang pertama, sekolah vernacular diwujudkan berfungsi dengan menggunakan 3 bahasa yang utama, iaitu bahasa apa? Bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Okey. Yang kedua, sekolah-sekolah aliran kebangsaan dikekalkan dalam penggunaan bahasa Inggeris. Okey, sekolah-sekolah vocational terus dikembangkan untuk menampung keperluan tenaga pekerja yang mahir untuk diperlukan dalam membangunkan sebuah negara. Okey, kita masuk yang ketiga iaitu laporan mengenai ordinan pelajaran yang ditubuhkan pada bila? Yang diwujudkan pada tahun 1952 yang merupakan satu jawatan kuasa yang ditubuhkan oleh kerajaan British bagi mengkaji semula, iaitu mengkaji semula apa? Mengkaji semula laporan Burns ni dengan laporan Fan Wu. Okey, ordinan pelajaran ni dia tertumpu mengenai pertama mengadakan 2 jenis sekolah iaitu sekolah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey, yang kedua sistem pendidikan sekolah kebangsaan dilaksanakan melalui pengenalan bahasa Inggeris secara beransur-ansur di sekolah Melayu, Cina dan India. Okey, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris juga dikuatkuasakan di sekolah Cina dan Tamil. Yang seterusnya, sekolah jenis kebangsaan Inggeris dikekalkan. Okey. Bahasa Inggeris ni diorang tak nak buang. Diorang tak nak hapuskan. So diorang kena kekalkan. Okey. Seterusnya, pendidikan agama diadakan di waktu persekolahan bagi murid-murid beragama Islam. Okey, seterusnya laporan yang terakhir iaitu laporan Chessman yang diwujudkan pada tahun 1946. Disediakan oleh Mr. H. Hesman, Timbalan Pengarah Pendidikan. Okey.
Rancangan laporan CISMEN ni dia merupakan rancangan pertama yang dilakukan untuk polisi pendidikan di bawah pentadbiran Million Union MU. Okey. Rancangan CISMEN ni tertumpu dan dia telah menyusun semula polisi pendidikan di tanah Melayu. Okay, apa dia orang ceritakan? Yang pertama, pendidikan sekolah rendah asas secara percuma dalam semua bahasa pengantar. Yang kedua, pendidikan peringkat menengah sekolah pertengahan dan tinggi yang menggunakan bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Okay, bahasa Inggeris ni merupakan mata pelajaran yang wajib di semua sekolah vernacular. Okay. Okey, peringkat kedua dalam perkembangan sistem pendidikan di tanah Melayu berlaku semasa zaman penjajahan Inggeris, iaitu pada tahun 1824 sehingga 1957. Pada peringkat ini, pendidikan di tanah Melayu tidak dikelolakan sepenuhnya oleh kuasa penjajah Inggeris. Mereka tak mempunyai satu falsafah yang kukuh dalam sistem pendidikan. Okey, pentadbiran pendidikan di tanah Melayu semasa ini adalah mengikut dasar penjajah, iaitu pecah dan perintah serta dasar terbuka dan tiada campur tangan tentang pendidikan vernacular. Sedangkan diorang ni nak tertumpukan vernacular. So, tak ada orang yang boleh menekankan. Matlamat utama sistem pendidikan penjajah ialah semata-mata untuk memberi pendidikan kepada segolongan rakyat bagi membolehkan sebahagian mereka mempenuhi tenaga dan ekonomi. Dengan itu, Inggeris mula memberi tumpuan besar kepada pelajaran Inggeris pada tahun 1816. Sewaktu zaman penjajahan British, mereka telah melaksanakan sistem pendidikan yang berteraskan pendidikan Inggeris di mana di sekolah-sekolah aliran Inggeris bagi mengajar mata pelajaran dalam bahasa Inggeris. So, diorang tak nak bahasa Inggeris ni tak tekankan. Diorang tak nak bahasa Inggeris ni hapus. Diorang suruh sekolah-sekolah ni menekankan mengenai mata pelajaran bahasa Inggeris. Okey, kita masuk seterusnya pada zaman penjajahan, iaitu pada zaman sebelum merdeka. Dasar pendidikan terutamanya sistem pendidikan tidak menghasilkan keberkesanan yang positif, terutama untuk perpaduan dan pelaksanaan yang mempunyai banyak kelemahan kerana British ni hanya mementingkan keuntungan ekonomi dan kedudukan mereka sahaja, iaitu menurut pendapat Ibrahim Saad 1986. Semasa penjajahan British, pihak Inggeris juga telah mewujudkan 5 persekolahan. Sedangkan dia mewujudkan 5 persekolahan, iaitu yang pertama, Sekolah Vernacular Melayu, Sekolah Vernacular Cina, yang ketiga, Sekolah Vernacular Tamil, seterusnya Sekolah Vernacular Inggeris, yang terakhir, Sekolah Agama iaitu Madrasah. Kewujudan sekolah vernacular ni telah menyebabkan masyarakat Melayu, India dan Cina dipisahkan mengikut sistem persekolahan, menyebabkan hubungan mereka ni semakin renggang. So, diorang ni kena sekolah Melayu, tempat Melayu, Cina ke tempat Cina, India ke tempat Cina, Cina ke tempat Cina, India ke tempat India. So, diorang ni berpisah lah. Hubungan diorang tak akrab, tak rapat. Diorang ni mempunyai kepentingan sendiri. So, Melayu, dia nak Melayu je. So, India, India je. Cina, Cina je. Laporan Burns yang saya telah jelaskan sebelum tadi telah menjadikan penggerak perubahan kedudukan dan pendidikan orang Melayu kerana telah bangkit kesedaran semangat nasionalisme selepas tamat Perang Dunia pada tahun 1946, iaitu menurut Syahril Marzuki dan Habib Maksum pada tahun 1999. Okey. Okey, kita masuk seterusnya selepas kemerdekaan. Tadi yang saya terang tadi ialah sebelum, yang ni ialah menerangkan mengenai selepas kemerdekaan. Laporan Razak 1996 yang dikuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957 dan Laporan Rahmat Talib 1960. Okey, selepas merdeka 1957, Malaysia ni merupakan sebuah negara baru dalam memulakan zaman untuk mengukuhkan balik. Mengukuhkan apa? Mengukuhkan semula pendidikan negara supaya selari dan bermatlamat perpaduan nasional.
Akta Pelajaran 1991 telah menunjukkan bukti usaha murni yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia bagi mengembalikan semula kepercayaan rakyat supaya mereka memahami dasar pendidikan yang dilaksanakan kerajaan demi kepentingan masyarakat Malaysia yang majmuk. Okey, perpaduan antara masyarakat majmuk merupakan asas utama yang diberi perhatian oleh kerajaan Malaysia uh, sewaktu mengubah dasar pendidikan selepas negara Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. So, waktu tu zaman Malaysia ni telah dikendalikan oleh kerajaan Malaysia semula dan diorang ni susun balik macam mana nak memberi kepercayaan oleh kepada orang masyarakat pada waktu tu. Okey, kita masuk seterusnya. Peristiwa berdarah pada tahun 13 Mei 1969 telah mengubah lanskap politik, ekonomi, sosial, politik dan masyarakat Malaysia pada waktu itu telah berubah. Okey, pihak kerajaan telah mewujudkan iaitu dasar ekonomi baru iaitu dipanggil DEB yang bermatlamat mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional. Okey, semasa rancangan Malaysia kedua itu pada tahun 1971 sehingga 1975, rancangan pendidikan negara ini menumpukan 3 bidang, iaitu pertama, bidang menyatukan sistem pelajaran bagi menggalakkan perpaduan negara. Yang kedua, memperluaskan rancangan pelajaran bagi mencapai keperluan negara mengenai tenaga rakyat. Seterusnya, yang ketiga, memperbaiki mutu pelajaran ke arah mencapai masyarakat yang lebih maju berasaskan sains dan teknologi moden. Okey, terdapat 3 bidang yang saya sebutkan tadi. So, diorang ni kena buat strategi lah bagi mencapai pelaksanaan bidang ni tercapai. Okey, strategi untuk melaksanakannya disediakan iaitu melaksanakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di semua sekolah secara berperingkat bagi mengurangkan jurang perbezaan dalam memberikan peluang pelajaran di antara kawasan kaum melalui pembinaan sekolah dan pembinaan kemudahan sekolah di luar bandar bagi meningkatkan mutu pelajaran. Okey, pada tahun 1983, Kerajaan Malaysia telah mewujudkan rancangan kurikulum baru sekolah rendah yang diberi nama KBSR yang dilaksanakan di semua sekolah rendah seluruh negara, dan tahun 1989 kerajaan telah melaksanakan rancangan kurikulum bersepadu sekolah menengah. So tadi yang panggil sekolah rendah dipanggil KBSR. So sekolah menengah pula dipanggil KBSM, iaitu kurikulum bersepadu sekolah menengah di semua sekolah menengah seluruh Malaysia. Okay. Kedua-dua KBSR dan KBSM mempunyai objektif yang sama iaitu sebagai alat perpaduan kaum dan negara. Selepas DEB tamat pada tahun 1990, okay, kesinambungan daripadanya terbentuk Dasar Pembangunan Negara DPNN iaitu pada tahun 1991 sehingga 2000. So DEB ini telah tamat, jadi telah wujudnya dasar baru iaitu dipanggil Dasar Pembangunan Negara. Okay, di mana ketika itu ialah berlangsungnya rancangan Malaysia ke-6 dan ke-7. Dalam rancangan Malaysia ke-7 terutama dalam pendidikan, kerajaan merangka bagi menjadikan sistem pendidikan di Malaysia bertaraf dunia. Okey. Okey, sistem pendidikan di Malaysia dibahagikan kepada dua peringkat. Iaitu dua bahagian lah, iaitu sebelum kemerdekaan dan selepas kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan ini pula wujud dua zaman, iaitu sebelum zaman kolonialisme British iaitu pada tahun 1400 sehingga 1786. Okey, yang kedua semasa zaman kolonial British iaitu 1786 sehingga 1956.
Sebelum kemerdekaan terbahagi kepada dua. So yang kita masuk seterusnya selepas kemerdekaan. Selepas kemerdekaan ini terbahagi kepada 4 bahagian pula, iaitu pada tahun zaman pasca merdeka pada tahun 1957 sehingga 1970. Yang kedua, zaman dasar ekonomi baru pada tahun 1971 sehingga 1990. Yang ketiga, zaman dasar pembangunan negara pada tahun 1991 sehingga tahun 2000. Okey, yang terakhir, zaman dasar wawasan negara daripada tahun 2001 sehingga pada tahun ini. Okey. Okay, mengenai perbandingan sistem pendidikan sebelum dan selepas merdeka, dari segi aspek jenis sekolah, sebelum merdeka telah wujud 5 sekolah vernakular. Yang pertama, sekolah vernakular Melayu, seterusnya Inggeris, Tamil dan Cina. Yang terakhir, sekolah agama, iaitu madrasah. Manakala selepas merdeka telah wujudnya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, sekolah wawasan. Iaitu tujuan sekolah diwujudkan sebelum merdeka ni ialah hanya sebagai keperluan bagi setiap kaum, manakala selepas merdeka ni sebagai medium perpaduan. Okey, bagi dari segi aspek laporan pendidikan, sebelum merdeka telah wujud laporan Cheeseman, laporan Burns, laporan Feng Wu, ordinans pelajaran, seterusnya penyata razak. Dalam selepas merdeka pula telah wujudnya Akta Pendidikan, Dasar Pendidikan Kebangsaan, Pelan untuk Pembangunan Pendidikan. Okey, pelaksanaan program dari segi sebelum merdeka mengikut dasar British, iaitu hanya British saja yang boleh menguasai pada zaman tu. Seterusnya selepas merdeka yang dikuasai siapa? Iaitu PPISM, iaitu perpaduan. Dalam segi aspek sekolah rendah, sebelum merdeka ditawarkan di semua sekolah, manakala selepas merdeka diwajibkan untuk setiap kanak-kanak. Sekolah menengah hanya terdapat bagi sekolah Inggeris. Selepas merdeka terdapat bagi semua sekolah. Okey, peluang pekerjaan hanya untuk bersekolah Inggeris dan elit sahaja, manakala selepas merdeka terbuka kepada semua masyarakat. Mengenai cara pembelajaran sebelum merdeka, mereka ni hanya menggunakan kaedah tradisional, manakala selepas merdeka banyak perubahan iaitu menggunakan kaedah moden iaitu teknologi. Okey, kita masuk dalam bahagian yang sama. Selepas tamat persekolahan, sebelum merdeka, diorang ni Melayu banyak melakukan kerja-kerja kampung. Manakala Cina bekerja sebagai buruh di Lombok, India pula hanya bekerja di estate iaitu di ladang. Manakala selepas merdeka, ditawarkan pekerjaan yang bersesuaian selepas habis belajar. Okey, kurikulum sekolah pada zaman sebelum merdeka berbeza mengikut budaya masing-masing. So, budaya Melayu, Melayu, India, India, Cina, Cina. Okay. Selepas merdeka, selaras bagi semua sekolah. Peluang pendidikan bagi sebelum merdeka hanya untuk yang bersekolahan Inggeris dan elit sahaja, manakala selepas dia terbuka kepada semua. Bagi tujuan pendidikan, sebelum merdeka hanya meningkatkan kemahiran asas, manakala selepas melahirkan individu yang berintelektual. Tenaga pengajar pada zaman sebelum merdeka diimport dari negara China, India dan England. Manakala selepas merdeka telah tertubuhnya maktab perguruan bagi guru-guru yang lebih berintelek dan mahirlah dalam semua aspek. Seterusnya, cara pembelajaran diorang gunakan bahasa tradisional seperti yang saya cakap tadi. Bahasa yang dipelajari sebelum merdeka, diorang hanya menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Manakala selepas, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu wajib dipelajari oleh semua murid-murid dan semua masyarakat pada zaman tu. Okey, jantina tidak digalakkan bagi perempuan Melayu sebelum merdeka. Okey, diwajibkan bagi setiap kanak-kanak
perubahan selepas merdeka. Yuran sekolah pada sebelum merdeka perlu dibayar, manakala selepas merdeka percuma. Okey, sumber kewangan. Okey, lokasi sekolah sebelum merdeka, sekolah hanya tertumpu di luar bandar, badan-badan tertentu. Lepas tu, selepas merdeka, dia ada juga di luar bandar dan bandar. Okey, tadi saya dah ceritakan sebelum dan selepas. So, kita masuk seterusnya iaitu persamaan sistem pendidikan pada zaman kemerdekaan. Yang pertama, penubuhan maktab perguruan telah melahirkan lebih ramai guru Melayu yang terlatih dan berkualiti. Seterusnya, syarat berkaitan pelajaran bahasa Cina dan Tamil yang perlu disediakan jika jumlah lebih daripada 15 pelajar yang ingin mempelajarinya. Yang ketiga, masih mengekalkan penggunaan bahasa penjajah iaitu bahasa Inggeris. Seterusnya, yang keempat, masih mementingkan sekolah vokasional. Yang kelima, setengah mata pelajaran masih dikekalkan walaupun digantikan dengan nama lain. Okey. Seterusnya, yang terakhir, sistem pendidikan dipusatkan terutamanya bagi sekolah rendah dan sekolah menengah. Sistem. Okey. Secara kesimpulan yang saya ceritakan tadi, pendidikan di Malaysia ini adalah satu proses pembelajaran yang berterusan. So, dari segi sebelum, semasa dan selepas, banyak perubahan yang telah berlaku dari segi pendidikan lah yang saya khususkan. Pendidikan dapat membina individu yang seimbang dari segi emosi, jasmani, rohani dan intelek. Selain itu, pendidikan juga sangat penting bagi melahirkan generasi yang berilmu, pengetahuan dan berketerampilan bagi mengisi keperluan tenaga manusia. Seterusnya, pengembangan pendidikan di Malaysia ternyata mengalami banyak perubahan, terutama sejak zaman penjajahan sehinggalah zaman selepas merdeka. Okey. Banyak aspek murni yang perlu ditekankan dalam pendidikan. Sebagai sebuah masyarakat majmuk, nilai-nilai murni perlu ada dalam diri setiap masyarakat. Oleh itu, bagi mencapai matlamat perpaduan negara yang kukuh, seluruh masyarakat perlu berganding bahu, iaitu perlu bekerjasama dalam memastikan pendidikan ni dapat dikekalkan dan ditambah baik dari masa ke semasa. Seiring dengan usaha murni kerajaan melalui dasar-dasar dan rancangan baru. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.